Waktu tengah main satu buah pokok kurma dengan kawan-kawan dia, tiba-tiba main Mikail dan Jibril. Main apa? Mikail baringkan Nabi SAW, Jibril bedah dada Nabi SAW. Bedah berkelak jantung Nabi, cuci jantung Nabi. Waktu tu umur 4 ke 5 tahun lebih kurang. 4 tahun lah kalau ulama kata 4 tahun lah. Tapi tak mati Nabi SAW. Cuci jantung ni bukan maksud cuci dalam ni. Dia berkelak tak dalam bekas. Jantung berkelak tak dalam bekas. Maka Nabi hidup tanpa jantung. Kan tanah kebesaran Allah, tanah kehebatan Allah. Maksudnya Allah boleh hidupkan manusia tanpa jantung. Kita kalau sumbat jantung pun masa nak mati dah. Kita kalau lemah jantung masa nak mati dah. Kita sakit jantung masa nak mati dah. Nabi bukan sakit jantung. Nabi bukan tersumbat jantung, berkelak jantung terus. Cabut yang putih dia punya. Allah senang. Orak-orak dia, letak dalam bekas cuci. Masukkan balik. Ditutup balik. Dalam keadaan Nabi hidup, sedap, dan juga Nabi tak mati. Sedap lagi tengok apa yang dibuat oleh Jibril dan Mikail dan sebagainya. Kepada Allah kita dapat bertemu pada malam yang mulia ini. Dalam satu program kita bicarakan berkenaan dengan Isra wal Mi'raj. Dia nak ikutkan malam ni pun saya tak free sebab saya ada urusan di KL 2 hari. Jadi baru saya bertolak tadi 3.30 tadi, bertolak dari KL lah, terus saya ke sini. Dia 3.30 kita tolak daripada 9.10 tadi, selesai urusan terus kita ke masjid ni lah. Jadi Allah senang amat, syukur pada Allah di atas Allah izinkan dan Allah mudahkan perjalanan untuk sampai ke masjid yang mulia ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Maka membicarakan berkenaan dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang sangat besar. Karena peristiwa ini tidak pernah berlaku pada siapa pun. Tak pernah berlaku pada penduduk bumi, tak pernah berlaku pada penduduk langit. Malaikat Jibril itu sendiri menjadi ketua bagi penduduk langit ataupun malaikat, tak pernah melalui satu peristiwa, satu anugerah Isra wal Mi'raj. Isra satu mukjizat, Mi'raj satu mukjizat. Isra lain, Mi'raj lain. Isra ni apa? Allahumma salli ala Muhammad. Isra ni daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, itu Isra. Dan Isra itu adalah berjalan malam. Seperti firman Allah SWT, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah mulakan dengan kalimat Subhana, Maha suci dia yang berjalankan pada waktu malam hambanya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama menghuraikan tentang Subhana ini. Allah sallallahu. Di antara huraian-huraian dan syarahan para ulama, Subhana ini didatangkan oleh Allah pada awal ayat ini untuk menafikan dah siap-siap manusia-manusia yang akan menolak peristiwa ini. Karena manusia yang betul-betul bersama Allah, mereka akan mengatakan perkara ini betul berlaku kerana subhanallah, maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Kalau Allah tak boleh bawa jalan Nabi Muhammad, Allah sifat lemah lah. Akal kita ni, hukum akal ada 3, wajib, mustahil, harus. Mustahil hukum akal ni, mustahil hukum bagi akal kita ni, mustahil. Allah itu bersifat dengan lemah, ajiz atau dha'af, lemah. Allah senang. Allah SWT sifatnya itu kudrah. Sifat ma'ani kalau kita mengaji ilmu tauhid, kudrat, iradat, ilmu, hayat dan sebagainya lah. Di antara kudrah Allah SWT, sifat yang ada di zat Allah SWT itu kudrah. Allah itu berkuasa. Allah SWT dia maha berkuasa, qadirun, Allah SWT untuk perjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka subhana ini telah menafikan segala kekurangan Allah, segala sifat-sifat mustahil yang ada pada Allah. Kan subhana ini juga menafikan segala Allah SWT sifat-sifat nisbat naqais, kekurangan pada Allah SWT. Allah nak bagi tahu apa ni? Subhana ni, aku mampu jalankan Nabi Muhammad. Aku mampu buat alam yang hebat, alam yang sangat ajaib ini, aku mampu. Karena tujuan Isra Mi'raj ini, Allah kata di akhir ayat itu, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Dekat sini, linuriyahu min ayatina. Kami perjalankan hamba kami Nabi Muhammad ni, nak berjalan buat apa ni? Berjalan ni sebab nak tunjuk ayat kami, nak tunjuk kepadanya, itu kepada Nabi Muhammad. Linuriyahu min ayatina. Hu di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak tunjuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ayat-ayat kami. Ayat kami di bumi, ayat kami di langit.
ayat kami di alam Allah senang. Yang Muhammad duduk ini, itu alam di dunia ini, dan juga alam sana, alam langit sana. Sebab itu ayat-ayat Allah SWT. Apa itu ayat Allah? Ayat ni adalah kebesaran Allah, keagungan Allah yang Allah zahirkan di alam ini. Allah SWT. Bahkan linuriyahu min ayatina, bahkan dalam Isra' Mi'raj, ayat-ayat Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah yang paling besar apa dia? Kamburak. Kali yang pertama, kali yang kedua. Allah SWT. Makhluk apa yang paling besar, agung yang Allah buat? Yang di dirinya tanda-tanda kebesaran Allah banyak. Itulah Nabi Muhammad SAW. Linuriyahu min ayatina, tunjuk ayat kami, kebesaran kami pada Nabi SAW. Di antaranya yang ada pada dirinya. Seperti Allah firman dalam Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tu, kenapa kamu tak lihat? Ada tanda wujud aku, ada tanda kebesaran aku, ada tanda hebat aku, ada tanda kudrah aku, iradah aku. Maka Allah buat pada Nabi SAW luar biasa. Nak tunjuk kepada Allah, pada Nabi SAW sendiri dan juga kita umat secara umumnya, secara khusus untuk Nabi Muhammad. Nak tunjuk kita susuk tubuh yang diberi nama Muhammad ini luar biasa. Ajaib, pelik, Allah SWT. Istimewa. Kenapa? Susuk tubuh Allah SWT yang menjadi dalil terbesar tanda-tanda kebesaran Allah SWT, tanda-tanda hebat Allah SWT. Kerana Allah cerita Nabi Muhammad ni tak sama dengan manusia-manusia yang lain. Kalau ada ayam, saya tambah ayat. Saya kalau kuliah, kena minum ayam banyak. Di panas badan kalau kuliah. Tapi kuliah okey, nama balik lah. Allah SWT. Jadi Allah SWT linuriyahu min ayatina. Tengok Nabi SAW, Allah cipta sangat ajaib. Nabi SAW berbandingkan makhluk Allah yang lain, Nabi paling mulia, Nabi paling ajaib. Ni saya cuba malam ni kuliah pelan-pelan satu ni, sebab banyak orang komplain lah ni. Lah ni banyak orang baru ngaji dengan kita. Allah SWT, dia berkata, ustaz boleh cakap pelan-pelan tak? Cakap laju sangat. Saya memang jangan cakap laju pun. Sebab memang kita macam tu lah. Satu lagi saya mengaji dengan seorang guru, nama dia Al-Habib Kazim As-Segaf. Al-Habib Kazim bin Ja'far As-Segaf. Dia mengaji dengan tiap hari Ibrah Semua Al-Fazhar. Dia seorang guru ulama Allah SWT di Kota Tarim, yang bila ceramah tu tak ada stop, tak ada tarik nafas, tertiru, tercuri sikit. Jadi saya nak tuan balik jadi macam Syekh dan Nasri lah. Dia bukan bedah jadi macam Syekh dan Nasri. Syekh kita ni cakap satu, saya tak boleh cakap satu-satu. Kalau cakap satu-satu, sekali saya hilang nak cakap apa lah. Tu nak jadi kelebihan Syekh kita lah. Masing-masing macam mana Allah buat. Linuriyahu min ayatina juga. Semua Allah tunjuk kebesaran dia, tanda-tanda wujud dia. Dia buat atur semua untuk hamba dia. Jadi saya cubalah maksudnya satu-satu insya-Allah sebab hajat orang kena juga. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah dalam Isra' Mi'raj yang paling besar pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT. Kerana Allah telah jadikan dia sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah SWT. Kalau kita tengok Nabi Musa AS waktu Nabi di Isra' Mi'raj, waktu Nabi di Baitul Maqdis, Nabi tengok satu kubur itu Allah SWT, yang sahibul qabri itu adalah Sayyidina Allah SWT, Musa AS. Nabi Musa ni dia punya maqam dia dekat dengan Baitul Maqdis tu, dekat dengan Masjid Al-Aqsa, tak jauh. Sampai Nabi balik, Nabi beritahu pada para sahabat, malam tu aku tengok. Macam Nabi tengok tanah yang tertutup dalam tu, Nabi dah tengok dalam. Nabi kata malam tu aku tengok Sayyidina Musa AS, Nabi Musa dia sedang sembahyang dalam kubur dia. Nabi Musa sembahyang dalam kubur dia. Tiba-tiba Nabi jumpa pula di langit, langit keenam. Macam mana tu? Satu dalam kubur, satu langit. Macam mana? Walaupun macam tu sekalipun, tapi tetap tanda-tanda yang paling, tanda-tanda kebesaran Allah yang paling nyata, yang paling pelik dan juga paling istimewa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Musa sendiri saat duduk dalam barzakh, saat pindah atas langit. Macam mana Allah tempatkan dia di langit, saat duduk dalam barzakh, saat duduk di langit. Dalam beberapa masa di langit dan juga di alam barzakh. Boleh pergi atau boleh balik. Macam mana? Sedangkan barzakh di sana di sana alam langit sana, langit keenam lah tu. Kalau lah Allah letak Nabi Musa langit pertama, itu boleh fikir juga langit pertama lah, dekat kot nanti tu. Langit keenam Allah letak. Sedangkan Nabi tengok juga dalam masa yang sama, malam tu Nabi tengok Sayyidina Musa dan kubur lah. Pelik, ajaib. Walaupun ajaibnya Allah buat pada Nabi Musa, Allah tunjuk kebesaran Allah. Tak ada mustahil bagi Allah, tiada yang tak mampu bagi Allah, semua Allah mampu buat. Tetapi tetap yang paling besar tanda-tanda kebesaran Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi pelik.
Nabi Musa mungkinlah dia tak pergi mana pun, mungkin daripada kubur alam barzah dia masuk ke sana, langit sana, alam langit, Allah pindahkan dia ke sana, bertemu dengan Nabi SAW, untuk raikan Nabi SAW sebelum bertemu dengan Allah SWT. Tapi dia mula cakap, lajulah buat sana ikutlah Allah SAW. Apa main saya cakap saja. Jadi Allah SAW, tapi Nabi SAW lagi pelik. Kerana Allah firman Al-Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Lailan di sini Isra tu maksudnya berjalan malam. Lailan maksudnya sebahagian daripada malam, beberapa detik pada malam. Nabi SAW kita mengaji tentang Isra Mi'raj. Nabi tidur di rumah Ummu Hani. Ummu Hani ni siapa? Sepupu Nabi SAW. Ummu Hani anak Abu Talib. Kita tengok baru ni perbahasan daripada Tuan Guru Haji Hadi, perbahasan untuk guru kita, ulama-ulama kita. Bahkan berkeluar pula kitab berkenaan dengan iman Abu Talib. Macam mana berkenaan iman Abu Talib? Banyaklah ulama berkeluar ni. Sampai ulama simpulkan pandangan paling kuat mengatakan Abu Talib meninggal dalam keadaan Islam. Abu Talib meninggal dengan Islam. Itu kitab terbaru, karangan terbaru, kajian terbaru ulama. Sebenarnya kajian ni dah lama dah. Ulama berkeluar oleh pendapat ulama. Jadi banyak masa kita tengok video ni, Tok Guru dah cakap Abu Talib tu, kalau pandangan yang kuat, pandangan yang masyhurnya tu memanglah mati masih dalam Islam. Tapi pandangan yang paling kuat melalui kajian-kajian sirah dan sebagainya, dan dalil dan sebagainya, Abu Talib meninggal Islam. Kecuali Abu Lahab dan sebagainya, itu memang jelaslah dilaknat oleh Allah dalam Quran dan sebagainya. Jadi kerana ada beberapa dalil, di antaranya Abu Talib ni dia sanggup korbankan apa saja untuk Nabi SAW. Bahkan pernah satu ketika Rasulullah tak balik, dia cari Nabi SAW. Dia tanya orang, mana Nabi Muhammad? Orang kata nampak macam Muhammad kena sekat tadi dengan geng Quraisy ni. Allah senang. Waktu itu kata Abu Talib, himpunkan semua orang kita, geng-geng kita semua, Quraisy, geng kita Bani Abdul Muttalib, angkat semua geng kita, masing-masing pegang pisau waktu tu. Dia nak pitikam semua menteri-menteri Madinah, menteri-menteri Mekah kalau dia apa-apakan Nabi SAW. Abu Talib ketua peperangan ni. Abu Talib kita jumpa perang dengan mereka, Abu Jahal ke Abu Lahab ke siapa pemimpin waktu ni, Abu Sufyan ke, jumpa perang dengan mereka kalau dia apa-apakan Muhammad SAW. Tapi waktu mana nak keluar, ada seorang sahabat tengok, istilah lah ni, tengok apa Abu Talib buat ni, pegang pisau apa semua, selit dekat baju tutup. Waktu tu sahabat ni berlari pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tengok Abu Talib angkat geng-geng dia nak pergi berperang dengan Rasulullah, ditikam dengan orang. Nabi bergegas balik, beritahu, wahai pakcik, aku tak ada apa-apa wahai pakcik, aku hanya dikawan di rumah kawan aku lama, tak ada apa-apa wahai pakcik. Waktu tu kata Abu Talib, wahai Muhammad, betulkah engkau tak ada apa-apa? Betulkah mereka tak apa-apa dengan kau? Peluk Nabi, menangis takut kehilangan Nabi SAW. Cintanya pada Nabi SAW. Dan cinta itu alamat iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadis riwayat Imam Muslim. Di sahih, tidak sempurna iman seorang kamu sehinggalah aku, itu Rasulullah SAW, lebih dicintai lagi daripada mak pak, anak pinak, wan nasi ajma'in, seluruh manusia. Maka ulama kata ini dalil, kata ada keimanan dalam hati Abu Talib pada Rasulullah SAW. Sehingga kan Allah selamat. Dan satu riwayat dan sirah, waktu mana Abu Talib yang meninggal dunia, Sayyidina Ali di sisi dia. Rasulullah tak dengar Abu Talib ucap syahadah, tapi Sayyidina Ali kata, aku dengar sebelum dia meninggal, waktu aku meninggal, disebut kalimah la ilaha illallah. Cuma Nabi kata seolah macam Nabi tolak beritahu tu. Nabi kata aku tak dengar. Dalam masa sama Nabi tak kata pun Abu Talib ni memang kafir jelas dan sebagainya, dilaknat oleh Allah dan sebagainya. Tidak. Kalau ulama bahas mereka kata Abu Talib Islam. Tapi tak apalah, itu khilaf ulama. Okey, jadi Allah senang, itu perbahasan ulama lah. Tak payah ikut ulama. Ikut ulama macam mana yang ulama bahaskan. Kita nak ikut yang kita duk dengar masyhur tu, macam Abu Talib wafat kafir, kita pulang pada kita. Kalau kita nak dengar Abu Talib wafat Islam pun ikut kita lah. Tetapi banyak ulama-ulama kita cenderung di akhir-akhir ini bahawa mengatakan Abu Talib itu wafat sebagai seorang Islam. Kahak dekat tak keluar. Okey. Jadi Allah SWT jadi Allah SWT itu tentang Abu Talib. Jadi Allah SWT, saya nak cerita apa tadi saya lupa. Jadi Allah SWT, Nabi SAW tanda kebesaran Allah SWT di diri Rasulullah SAW, di diri Nabi Muhammad SAW. Okey, jadi Allah SWT, jadi maka Allah kata apa? Lailan, Nabi berjalan tu hanya sebahagian dari malam, beberapa detik pada malam.
Nabi duduk dengan Ummu Hani. Ummu Hani ni siapa? Anak Abu Talib, sepupu Nabi SAW, dan adik-beradik dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sepupu dengan Nabi SAW. Dan Nabi tidur. Nabi tidur waktu tu ditemani dengan dua orang. Yang pertama Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ponakan Nabi SAW. Yang kedua Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Tengah tidur sekali semua dengan sepupu dan ponakan, dan di rumah sepupu juga. Tiba-tiba masuk malaikat Jibril daripada atas lubang bumbung saja masuk gerak Nabi SAW dan mencuci darah Nabi SAW, bawa keluar jantung Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa keluar jantung Nabi SAW, cuci. Ini pelik. Satu, Allah kata linuriyahu min ayatina, di antara ayat-ayat Allah, tanda kebesaran Allah, tanda kehebatan Allah di diri Nabi SAW. Kenapa? Dicabut jantung Nabi SAW, cabut jantung, dicuci jantung Nabi SAW, dan dikeluarkan hazus syaitan. Apa itu hazus syaitan? Satu tempat kalau ada sarang ni ataupun tempat ni, maka Nabi SAW akan kasih walaupun pada syaitan sekali. Kerana Allah utuskan Nabi SAW rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Alam itu termasuk syaitan, iblis. Maka Allah keluarkan tempat Nabi rasa kasih pada syaitan kepada iblis. Allah keluarkan. Sebenarnya Allah keluarkan dah pada waktu Nabi kecil lagi. Sekitar umur Nabi 4-5 tahun macam tu, di kampung Bani Sa'ad, duduk dengan Sayyidatina Halimatus Sa'dah. Waktu tengah main satu buah pokok kurma dengan kawan-kawan dia, tiba-tiba main Mikail dan Jibril. Main apa? Mikail baringkan Nabi SAW, Jibril bedah dada Nabi SAW. Bedah berkeluar jantung Nabi, cuci jantung Nabi. Waktu tu umur 4 ke 5 tahun lebih kurang. 4 tahun lah, kalau bilang mata 4 tahun lah. Tapi tak mati Nabi SAW. Cuci jantung ni bukan maksud cuci dalam ni. Dia berkeluar tak dalam bekas. Jantung berkeluar tak dalam bekas. Maka Nabi hidup tanpa jantung. Kan tanda kebesaran Allah, tanda kehebatan Allah. Maksudnya Allah boleh hidupkan manusia tanpa jantung. Kita kalau sumbat jantung pun masa nak mati dah. Kita kalau lemah jantung masa nak mati dah. Kita sakit jantung masa nak mati dah. Nabi bukan sakit jantung. Nabi bukan tersumbat jantung, berkeluar jantung tu. Cabut yang putih dia punya. Allah senang. Urat-urat dia letak dalam bekas, cuci, masukkan balik, ditutup balik. Dalam keadaan Nabi hidup, sedap, dan juga Nabi tak mati. Sedap Nabi tengok apa yang dibuat oleh Jibril dan Mikail dan sebagainya. Maka 4 tahun dibedah dada Nabi SAW. Kali kedua dibedah dada Nabi SAW waktu Nabi nak masuk peringkat umur remaja, kita 10-12 tahun macam tu. Kali ketiga dibedah dada Nabi SAW. Sampai 3 betul ayat pun. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kali je kot. Lawak. Jadi terima kasih Pak Cik. Memang kena minum ayat banyak. Okey ya. Ya Allah senang amat. Jadi waktu mana umur 12 tahun, sekitar 10-12 tahun, bedah lagi. Itu mengikut riwayat hadis Nabi SAW. Pelbagai perawi. Allah senang. Ada perawi kata ini hadis ini sanad dia sahih, yang kata sanad dia dhaif, kata hasan dan sebagainya. Tapi ada ulama menggabungkan. Seperti mana Al-Imam Al-Syekh Al-Muhaddis Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, dia gabungkan semua riwayat hadis, mengatakan Nabi dibedah dada sebanyak 4 kali mengikut 4 riwayat hadis Nabi SAW. Yang kedua waktu di Ulul Majah, yang ketiga waktu Nabi SAW malam tu turun wahyu di Gua Hira tu, waktu dia bedah dada Nabi SAW. Yang keempat waktu malam Isra Mi'raj, 4 kali dibedah dada Nabi SAW, dikeluarkan jantung, dicuci. Tetapi Nabi SAW tak wafat. Nabi hidup sihat pula tu. Kita kalau bedah jantung 2 kali pun tak tahu lagi macam mana tu kita punya hidup. Ada orang dalam dunia ni bedah jantung 4 kali, mana ada. Kalau pun ada, jantung tak berkeluar, jantung duduk dalam. Allah senang amat. Tapi Nabi SAW jantung dikeluarkan, dicabut keluar untuk dicuci oleh malaikat Allah SWT, Sayyidina Jibril AS. Kerana Nabi SAW tanda kebesaran Allah. Tanda kebesaran Allah malam tu apa lagi? Linuriyahu min ayatina. Nabi pisah saja lailan, sebahagian dalam malam. Okey, saat ni lama mana? Nabi tengah tidur di rumah ni, dia panggil apa? Selimut panas, ataupun tempat tidur Nabi tu dah panas lama lah masa tidur tu. Allah senang. Waktu tengah tidur, Jibril nak panggil Nabi, tinggal dia punya tempat tidur ni lah, kena panas. Dia punya tempat tidur lah panas. Pergi cuci jantung, mai borak, jalan jumpa, dia panggil apa? Satu tempat yang Allah di situ ada maqam atau kubur masyitah. Terus lagi jalan pula bukan kalut-kalut. Berjalan sambil apa? Allah senang amat. Berjalan sambil singgah dan mandi semayang. Inzil fasalli.
Turun wahai inzil ya Muhammad fasalli. Wahai Tuhan, wahai Muhammad, kata Jibril, semayang. Relax saya berjalan malam tu, relax jalan singgah tu tempat semayang. Saya sembang dengan Jibril. Wahai Jibril, ni tempat apa ni? Kubur harum lah. Dan Sayyidina Jibril, inilah kubur Masyitah dan anak-anak dia. Seorang tukang sikat kepada anak Fir'aun yang meninggal syahid sebab bertahankan akidah dan iman dia. Ni pun linurihu min ayatina juga. Ni pun benda pelik juga. Kenapa? Orang dah ditanam sejak zaman Nabi Musa dulu, zaman Fir'aun dulu, 4,000 tahun dengan Nabi SAW. Kita ingat ada jarak ulama kira. Kalau Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 500 tahun. Lebih kurang 500 tahun dengan jarak dia. Nabi Musa dengan Nabi Muhammad saya tak ingat berapa ribu lah. Ribu saya tak ingat berapa ribu, 2,000, 3,000. Ribu tahun dah. Kubur tu yang dalamnya ada Masyitah dan anak-anak dia tu. Satu liang ditanam. Tapi malam Isra Mi'raj Nabi punya tengah laju tu boleh bau tercium bau harum daripada kubur dia, naik sampai atas sana. Nabi tengah naik burak. Kan pelik. Sebabnya Nabi kena duduk dekat kubur, bau Nabi tidur. Oh, wangi tak ada. Tengah terbang laju tu bau wangi. Dan malaikat Jibril turun. Saya sembang gini, kubur siapa ni? Masyitah. Ini pun tanda kebesaran Allah. Kerana Masyitah adalah seorang perempuan yang Allah muliakan. Allah beri kepada dia keyakinan, tanda-tanda kebesaran Allah. Anak dia waktu mana tengah menyusuh cakap mana? Waktu mana Masyitah nak kena adab dengan Fir'aun, nak kena lempak dalam air yang mendidih, nak kena masak lah. Tu siasaan dia. Waktu dia rasa macam nak terjun, nak tahu anak kecil lagi ni. Ni saya ringkas-ringkas ya, sebab ni pun nak masuk insya-Allah. Ni baru mukadimah dia tu, cerita tu. Tak apalah, sedikit lah, sekat mampu lah. Jadi tengah menyusu anak ni, dia fikir nak terjun, nak tahu siang kat anak. Aku tak apa, aku yakin lah siang kat anak. Anak dia cakap dengan mak dia, anak bayi kecil lagi tengah menyusu, cakap apa? Wahai mak, engkau di jalan benar. Engkau jalan benar dah, mak. Pergi terjun, tak ada masalah apa, terjun. Terjunlah dia dengan anak dia bayi kecil ni. Bayi bercakap itu linuriyahu min ayatina juga. Allah tunjuk tentang kebesaran Allah. Bayi yang hukum adat kata mustahil bayi bercakap, itu hukum adat dia panggil. Tapi hukum akal mengatakan harus Allah buat kepada makhluk dia bercakap waktu kecil, waktu bayi. Dan Masyitah ni pula pelik pula. Bayi bercakap, kubur dia wangi sampai Nabi bau. Walaupun 1000 tahun dah wafat, tapi kisahnya masih harum. Jasadnya harum, kuburnya harum. Kenapa? Dia pertahan iman dia kepada pemimpin zalim. Tukang sikat tapi masuk syurga Allah. Nabi Zirah malam Isra Mi'raj. Fir'aun, menteri paling besar sekali. Kalau bahasa kita Perdana Menteri lah, presiden lah. Allah hebat dengan kekayaannya, dengan pengikutnya, dengan azabnya, dengan maksudnya siesaannya dia buat pada orang. Dia boleh matikan, bunuh orang, boleh mati apa semua dan sebagainya, boleh bunuh orang dan sebagainya. Hukum dia sangat hebat, pemerintahan dia sangat hebat. Dia seorang raja yang hebat. Tapi tempat dia lah ni di barzah sana, dia anggap oleh Allah SWT, dia kena api neraka. Lebih baik jadi tukang sikat daripada jadi menteri tapi tak pertahankan iman, tak pertahankan Islam, kepentingan tak depan, Islam tak belakang. Lebih baik jadi tukang sikat, lebih baik jadi tukang sapu sampah kat tepi jalan, daripada kita jadi menteri tapi kita hanya nak cari kepentingan kita, RM2 kita, pangkat kita, nama kita. Na'udzubillah. Lebih baik jadi tukang sikat, lebih baik jadi tukang sapu sampah. Yang penting Allah ridha pada kita, Allah senang. Tapi kalau dia menteri apa semua, cakap Islam apa semua, cakap kebenaran, ajar orang kepada kebaikan, alhamdulillah baguslah. Cakap kemungkaran, alhamdulillah bagus, itu terbaik ya. Jadi Allah senang amat. Yang Allah nak tunjuk kata orang yang mulia di sisi Allah bukan sebab pangkat dia tinggi sana. Tukang sikat tukang sikat apa dia nilai sangat. Gaji dia pun mungkin sehari RM30 Tuan sehari RM5 tukang sikat. Sikat berapa kali sehari? Mungkin sehari 2 kali sikat. Allah kerja yang maksudnya yang tak ada apa-apa, tak ada kemuliaan apa-apa. Tapi jadi mulia malam Isra Mi'raj. Nabi SAW paling agung Rasul ziarah kubur dia. Bila Nabi pergi ziarah itu, ziarah ni pergi Masjid Al-Aqsa, pergi Baitul Laham, pergi Bukit Tursina, pergi Taibah, pergi Madinah, semayang pula, jalan lagi, tengok macam peristiwa perjalanan Nabi Isra tu. Nabi sampai ke Masjid Al-Aqsa, parking borak, saya ikat borak lagi, relax ikat borak. Jibril tak salah dalam riwayat, Jibril pecahkan batu. Ada satu batu besar, Jibril pecahkan dia, macam cucuk dia berlubang. Maka Nabi ambil tali Nabi ataupun Jibril ambil ikat borak. Allah selamat. Ini dalil untuk kita menjaga kita punya kenderaan kita ataupun harta benda kita. Walaupun borak ni memang tak lari dah, tapi diikat juga, itu sunnatullah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali kita mengaji hadis, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Jangan kamu tidur malam hari tak kunci pintu rumah. Kena kunci pintu rumah walaupun kita rasa kita paling selamat. Walaupun pengawal ada 1000 orang keliling rumah kita,
orang tak masuk dah. Tapi sunnah Nabi Muhammad kunci rumah. Tak wajib tapi sunat. Karena nak menjaga nikmat-nikmat Allah yang Allah beri kepada kita semua. Okey. Jadi pergi tempat, pergi Baitul Maqdis, semayang pula tu. Semayang, lepas tu turun Mi'raj, tarik Mi'raj naik lagi pertama, jumpa Nabi Adam, sembang pula apa semua. Tarik lagi kedua. Mi'raj tu apa? Tu tangga yang sangat cantik indah Allah buat. Seindah-indah makhluk Allah disebut dalam riwayat. Mi'raj tu apa? Tangga turun, tangga punya elok. Setiap anak tangga dibuat daripada perak dan juga emas. Dia punya hiasan tangga ni daripada mutiara. Nabi tengok Mi'raj, masya-Allah cantiknya kata Nabi SAW. Nabi pijak Mi'raj, Jibril pun pijak Mi'raj, tak terbang pun pijak. Mi'raj tu tarik ke langit pertama. Sedangkan kita nak pergi langit pertama 500 tahun perjalanan, 500 tahun umur kita pun sampai. Tapi Allah SWT, Nabi hanya sampai dalam masa sekejap. Ditarik oleh tangga tu. Sampai langit pertama, ketuk pintu langit pertama, sembang pula. Malaikat dalam tu tanya, malaikat nama Ismail nama dia. Malaikat Ismail tanya, siapa di luar sana? Jibril kata, ana Jibril, saya Jibril. Bersama kamu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Ismail yang jaga pintu utama, adakah Muhammad diutuskan ke sini? Kata Rasul, kata Jibril, ya. Allah jemput dia, diutuskan. Maka barulah dibuka pintu. Sambil berkata marhaban pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk tengok Sayyidina Adam apa semua, sembang, naik duduk lagi kedua. Dalam apa? Dengan cara yang sama. Punya lama maksudnya. Nabi macam-macam Nabi tengok, macam-macam Nabi hadapi, macam-macam tempat Nabi pergi. Syurga neraka pun Nabi tengok. Satu ada hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Syurga ni ma la ainun ra'at wala udhun sami'at. Syurga ni apa? Allah SWT. Tak pernah telinga ni mendengar. Tak pernah mata melihat. Tak boleh dibayangkan. Dan tak pernah terlintas. Allah SWT. Qalbi bashar kata Nabi SAW. Khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terlintas di hati manusia. Syurga tu macam mana? Bayang tahun pun syurga bukan macam tu. Syurga lebih indah. Contohlah ada orang buat video kata ni syurga macam ni. Tak. Syurga lebih indah pada tu. Lebih elok pada tu. Bahkan mungkin tu bukan syurga pun. Tak ada sikit pun gambaran syurga. Syurga lebih indah pada tu. Sebab Nabi kata tak pernah mata melihat. Syurga tu tak pernah telinga mendengar. Tak pernah langsung hati terlintas macam tu syurga. Tak pernah merasai. Tetapi bashar di sini kecuali Nabi SAW kata ulama. Walaupun Nabi kata tak pernah terlintas di hati manusia, tak pernah lengap didengar, tak pernah dilihat oleh manusia. Manusia yang disebutkan oleh Nabi ni selain Nabi SAW. Nabi Muhammad dah tengok syurga. Yang Nabi kata hadis, manusia tak pernah terbayang syurga macam mana, itu manusia kita ni. Nabi SAW dah tengok syurga, dah dengar syurga. Allah SWT dah merasai syurga di malam Isra' wal Mi'raj. Itu kehebatan Nabi SAW. Punya lama maksudnya. Tapi Allah kata apa? Linuriyahu min ayatina. Tunjuk kebesaran kehebatan kami. Nabi pergi punya macam-macam tu. Nabi balik, duduk panah lagi Nabi punya. Allah SWT dipanggil apa? Tempat baring tadi, duduk panah lagi. Sebahagian ahli saintifik ataupun orang yang kaji ni tentang panah ni berapa lama semua, ahli dia lah. Allah SWT fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli zikir, tanya ahli dia. Kalau kamu tak tahu. Dia mengatakan apa? Ahlinya mengatakan apa? Panah badan kita pada tempat tidur kita tu, kalau kita bangun, dia boleh hilang lebih kurang dalam masa 15 minit hilang. Maksudnya Nabi pergi, macam-macam Nabi jumpa ni balik, duduk panah lagi. Tak sampai 15 minit pun Nabi pergi. Nak percaya tak percaya? Orang kafir tak percaya. Orang munafik tak percaya. Umat Nabi SAW, Islam mukmin percaya. Kenapa ayat Allah kata linuriyahu min ayatina, kami tunjuk kebesaran kami. Kalau pergi sampai 5 bulan, tu bukan kebesaran. Orang kata besar lah 5 bulan, macam-macam jumpa badan lah. Ni pisat saja, tak sampai 15 minit dalam semalam tu. Jumpa macam-macam, berhenti semayang, berhenti sembang, berhenti tengok sembang Jibril ni apa. Lepas tu dapat kefahaman solat, turun. Musa tanya, dapat apa? Naik balik, tak cukup. Naik balik, 50, berat. 50 umat kamu tak mampu. Pergi minta kurang, minta pula sampai 9 kali. Lama maksudnya. Macam-macam maksudnya. Mungkin perlukan masa banyak hari maksudnya. Atau banyak bulan maksudnya. Atau banyak tahun. Atau ribuan tahun perlukan masa untuk tengok semua tu. Sebab langit pertama, sebab dunia ke langit pun 500 tahun dah. Langit pertama ke langit kedua 500 tahun. 1000 tahun dah tu. Oh, nak sampai 7 lagi tak ada. Tak ada nombor lah. Tapi Nabi sat saja. Itulah ayat Allah kata apa? Linuriyahu min ayatina. Nak tunjuk kebesaran kami. Muhammad sebagai manusia ini, kami boleh jalan dengan dia, yang malaikat pun tak mampu. Tanda kebesaran kami. Jibril sampai ke Sidratul Muntaha, Jibril kata apa? Wahai Muhammad, naik.
Kata Rasulullah, jomlah naik sekali. Sebab Nabi nak Jibril teman. Ini guru dan juga peneman. Dan juga dipanggil apa? Ketua rombongan. Satu adab Nabi tunjuk dalam Isra' Mi'raj. Waktu mana Nabi dapat 50 waktu, Nabi turun. Itu tempat munajat sana, tempat Nabi munajat. Turun sampai langit ke-6. Jibril ada sekali dengan Nabi SAW. Waktu tu Nabi Musa kata, apa engkau dapat? 50 waktu, kata Nabi SAW. Kata Nabi Musa, naik balik. Naik balik, minta kurang. Umat kau tak mampu, kesian kau umat kau. Umat kau lemah. Umat aku pun besar-besar. Umat Nabi Musa ni besar-besar. Hidup 1000 tahun. Pun dia tak mampu. Macam mana umat kau? Allah senang umat. Kata Nabi Musa, naik wahai Muhammad. Minta kurang, kesian kau umat. Nabi tak mau minta kurang kerana Nabi ni hamba Allah. Subhanallah asra bi 'abdihi. Kami berjalankan hamba kami. Hamba ni ikut Tuhan. Hamba ni tak petikai Tuhan. Hamba ni terima apa Tuhan bagi. Itu sifat Nabi SAW. Tapi bila dengar nama umat, tak sampai hati. Kalau bukan sebab umat, Nabi akan naik terus. Nabi akan balik terus. Disebabkan kasih Nabi pada umat. Sebabkan Nabi rindu pada umat. Sebabkan Nabi kesian pada umat. Sebab Allah lahirkan Nabi SAW sebagai apa? Allah senang amat. Laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu ayat Quran. Laqad ja'akum rasul min anfusikum. Telah datang pada kalian rasul pada kalangan kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Sifat rasul ni terasa berat bagi rasul ni apa yang menimpa kamu. Apa kesusahan kita, apa kesakitan kita akan menjadi rasa berat pada Nabi SAW. Ayah dengan mak ni sanggup dah tengok anak kena bakar dengan habis. Anak dengan mak ni sanggup dah tengok anak depan mata dia kena pukul dengan orang. Mana sanggup? Nabi ni kasih pada kita umat lebih daripada mak ayah kasih pada kita. Allah kata azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasa berat tu atas Nabi tu. Apa menimpa kamu? Dia akan menangis kalau dia tahu umat dia kena adab dalam neraka. Dia menangis saja. Walaupun Allah dah janjikan dia tempat yang paling syurga, paling tinggi sini. Satu Nabi tak reda Allah masukkan Nabi tak reda umat dia dalam neraka. Umat yang Islam lah. Ya iman lah. Satu Nabi pernah ditawarkan oleh Allah. Tawar apa? Ya Muhammad, engkau nak tak? Kata Allah, aku masukkan semua umat engkau, separuh pada umat engkau dalam syurga. Contohlah kalau umat ni ada 1 bilion, berapa nak kira macam mana? Rafiq macam mana? Ni orang tauhid, duit-duit banyak ni macam mana? Kalau 1 bilion, setengah-setengah berapa? 500 juta. 500 juta. Okey. Contoh kalau umat Nabi yang Islam, yang mukmin ni, yang Allah nak masuk syurga ni, contoh lepas 1 bilion. Dah tak? Okey, umat Nabi contoh semua kafir ataupun Islam, contohlah ada 1 bilion. Contoh lebih pada tu, tapi contoh. Allah kata, wahai Muhammad, aku tawarkan pada engkau, aku nak bagi pada engkau separuh pada umat engkau free masuk syurga. Lepas buat apa pun, pasti dah separuh tu masuk syurga. Kalau lah dalam separuh tu terlebih sikit ahli maksiat, kalau contohlah kalau dalam 60% ahli maksiat, 10% tu tetap masuk syurga juga. Jaminan maksudnya. Tengah tu akan masuk syurga, 500,000, 500 juta. Kau nak tak wahai Muhammad? Allah tanya Nabi kenapa? Kerana ni umat dia. Bapak Allah boleh buat pada hamba dia apa dia nak, tapi Allah ni tunjuk kasih daripada Nabi SAW. Allah tunjuk, kata Allah ni sangat cinta pada Nabi SAW. Allah beritahu Rasulullah, kau nak tak? Nabi kata aku tak mau. So kenapa tak mau? Nabi rasa kalau dah setengah masuk, setengah lagi masuk neraka. Aku mana sanggup tengok umat aku masuk neraka. Tapi bagilah pada aku syafaat tolong semua. Bagi kelebihan boleh syafaat semua umat. Tak mau setengah tapi nak lebih pada setengah. Itu Nabi SAW. Satu Allah kata dalam Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Maksudnya apa? Allah maksud senang kan? Wala sawfa yu'ti, akan diberi pada engkau. Akan diberi pada engkau. Allah senang. Wala sawfa yu'tika rabbuka, akan diberi pada engkau daripada Tuhan engkau. Fatardha, Allah akan bagi pada engkau sampai engkau puas, engkau ridha, engkau suka. Kata Sayyidina Aisyah dalam hadis, tidak ada yang paling Nabi puas, yang paling Nabi suka, melainkan umatnya semua masuk syurga. Yang Nabi puas, Nabi suka bukan sebab dia syurga paling atas ni. Memang Allah jamin pada Nabi. Paling Nabi suka dalam hidup dia apa? Dunia dan akhirat dia, yang Nabi paling suka apa? Yang paling Nabi ridha pada umat dia semua masuk syurga. Akhirnya Allah kata, wahai Muhammad, Allah SWT, di akhirat nanti Allah kata apa? Wahai Muhammad, ambillah semua umat engkau dalam neraka sana, walaupun mereka ada sebesar gaji gandum saya iman mereka. Dan riwayat lain, walaupun sedang darah dalam iman, dan iman mereka dalam hati mereka. Ambil semua keluar pada neraka. Kenapa Allah dah kata akan bagi pada engkau sampai kau puas? Ambil semua. Semayang dah apa semua, zina apa semua, tapi masih lagi percaya pada Allah daripada Nabi SAW. Tetap ke masuk syurga juga walaupun nak adab dulu. Tapi jangan maksudnya buat macam tu. Semayanglah, syukurlah pada Allah, pada Nabi ni, dengan cara kita taat apa semua ni.
Supaya kita masuk syurga awal, tak mau masuk neraka dulu. Panas terik tak mampu dah, kereta tak ada aircon tak mampu dah. Ada neraka lagi aircon apa semua tak ada. Problem lah. Jadi kita dah bunyi dah. Kesimpulannya, Isra' Mi'raj ni Allah tunjuk apa? Linuriyahu min ayatina. Tunjuk kebesaran Allah. Yang pertama Allah tunjuk pada Nabi Muhammad nak rasa hebatnya Allah. Dan itulah hati para kekasih Allah. Allah senang. Saya dah jamak qasarah dah sebab saya daripada KL terus sini. Jamaah tadi, jadi saya balik terus lah kot, tak apa, balik terus. Saya pun dari pagi tadi dari tengah hari keluar ni. Allah sana ada urusan sana. Dia Allah sana amat. Allah sana amat. Jadi Allah sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Allah tunjuk pada kebesaran Allah Subhanahu taala pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulan Allah sana amat. Bila kita baca Isra' Mi'raj ni, yang pertama sekali hati kena timbul apa? Hebatnya Allah. Yang kedua, timbul apa? Allah, mulianya Rasulullah, kasihnya Allah pada Rasulullah. Yang ketiga kena timbul apa? Allah, baiknya Allah pada umat Nabi Muhammad. Belah kasihannya Nabi pada kita umat Nabi Muhammad. Yang ni kena perlu timbul dalam Isra' Mi'raj. Sakat dia cerita apa semua tak ada apa. Kan tak ada apa maksudnya, tak ada kesan maksudnya. Dapatlah pahala tu, kesan tak ada. Nabi kesan ni apa? Baca betul-betul Isra' Mi'raj. Pertama kena rasa hebat Allah. Seorang tak boleh buat macam Allah buat. Raja, menteri, Perdana Menteri, Presiden, orang paling kaya atas dunia ni, orang paling kuat atas muka dunia ni, tak boleh buat macam Allah buat. Pada Nabi SAW, kekasih Allah yang agung. Tapi Allah buat, Allah mampu buat, Allah hebat, Allah agung. Allah senang. Yang kedua, nak rasa kasihnya Rasulullah pada kita, mulianya Nabi dan kasihnya Nabi pada kita semua. Dengan kisah-kisah Nabi SAW sanggup naik lagi kerana kurangkan kita pada umat sampai 5 tu. Bila semayang 5 waktu ni kena ingat Nabi Muhammad ni berjasa besar pada kita. Yang kedua Nabi Musa. Nabi Musa ni ahli barzah, beri manfaat pada kita. Ada orang kata ahli barzah tak ada manfaat pada kita. Ahli barzah tak ada apa kita. Siapa kata yang tu? Itu bukan pahaman agama Islam. Ada orang kata apa? Dosa lebih azhar kubur, maka ada manfaat apa? Pahaman apa ni? Kat jalan Islam. Ahli bid'ah dia panggil. Paham bid'ah. Tambah satu ajaran dalam ajaran Nabi SAW. Bid'ah tu. Ziarah kubur ada manfaat. Manfaat apa? Yang pertama untuk kita, yang kedua untuk ahli kubur. Baca hadis-hadis Nabi banyak. Okey, contoh ahli barzah ni contoh. Manfaat kita pergi kubur ni apa? Manfaat kita dapat ingat mati. Manfaat di kubur apa? Dia dapat doa kita. Yang kedua ahli kubur doa kita. Berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi kata setiap hari Isnin ataupun ada setiap hari Khamis atau malam Jumaat atau hari Isnin, lebih kurang hadis tu Syekh Nuruddin datang untuk kita berkenaan ahli alam barzah. Banyak hadis dalam tu. Saya pernah daurah ikut Syekh Nuruddin kitab tu. Dan antara hadis dalam tu ahli barzah ni setiap Isnin atau Khamis saya ingat akan dipamerkan semua amalan anak dia ataupun cucu dia. Kita anak-anak ni mak pak kita yang meninggal dipamerkan setiap minggu amalan kita pada mereka. Kita buat apa? Kata Nabi SAW, jangan kamu sakiti orang mati di kalangan kamu. Apa maksud jangan kamu sakiti orang mati di kalangan kamu? Bila dipamerkan amalan kamu buruk, lepas sedih. Allah, kalau lah boleh keluar dari kubur kena agak dia. Jangan macam ni. Allah SWT. Yang kedua, kata Nabi SAW, dia doakan kita. Ya Allah, hidayahkanlah dia. Ya Allah. Ahli barzah ni, Nabi Musa ahli barzah. Dia kata, wahai Muhammad, naik lagi. Maka ahli barzah dapat manfaat bagi kita. Seorang Nabi, seorang Rasul. Nabi Musa AS ni jasa besar. Nabi-Nabi, Rasul-Rasul pada kita umat. Kita ni, umat Nabi SAW istimewa. Bukan hanya Nabi Muhammad kasih pada kita. Nabi-Nabi terdahulu kasih pada kita. Termasuk Sayyidina Musa AS. Kasih pada umat Nabi SAW. Sebab dia pandang mulianya umat Nabi Muhammad. Istimewanya umat Nabi Muhammad. Kerana Allah telah muliakan umat Nabi Muhammad. Kerana Nabi Muhammad SAW mimpin dia ataupun Nabi dia. Semoga kita dapat asal kebesaran Allah, kehebatan Allah dalam Isra' Mi'raj. Semoga dengan cerita pelik-pelik itu kita dengar bertambah iman kita pada Allah SWT. Seperti firman Allah SWT, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ayat Quran. Hanya asalnya orang yang beriman itu, mereka itu bila disebut Allah SWT, sebut Allah, dia akan getar hati. Dia sebut Allah, buat kapelan dia akan getar hati dia. Getar. Dia pada connection dengan Allah SWT. Ingat Allah, rasa kebesaran Allah, rasa hina dengan Allah. Itu yang zadatu imana. Bila dibacakan ayat-ayat Allah. Apa itu ayat Allah? Allah SWT. Ayat Allah ni kebesaran Allah. Apa sebab kita dengan Allah SWT? Kamu tambah iman apa? Linuriyahu min ayatina. Macam mana iman kita bertambah kadang dengan Isra' Mi'raj? Kalau bertambah kita orang mukmin sebenar. Kalau tak bertambah hanya sekadar ceramah, kita bukan mukmin sebenar lagi.
Mukmin yang belum sempurna iman dia panggil. Kena sempurnakan iman kita dengan amal soleh, dengan ibadat, dengan cinta mahabbah pada Nabi SAW, cinta sama kita dan sebagainya. Dan banyak lagi selawat pada Nabi SAW. Bila kita dengar Isra Mi'raj, makin bertambah iman kita pada Allah, makin rasa hebat Allah, agung Allah, makin rasa hina dengan Allah SWT. Rasa hinanya, aku ni hamba tak ada apa, semua hebat Allah, aku tak ada apa, aku nak berjalan pergi langit pun tak mampu, tapi Allah bawa hamba dia ke langit sana. Lemahnya aku, demam tak larat dah, sesemua pun tak sesal dah, batuk pun tak sesal dah, perimpala tak ada pergi mana dah. Bawa sana, demahnya kita seorang insan, tapi Allah, alam dia buat sangat luas, sangat hebat ni, mudah bagi Allah SWT. Kita tak mampu nak buat apa. Kita hanya dicipta, bukan bercipta. Masa Allah segala, aku tak ada apa, patutlah aku hinakan daripada Allah, patutlah aku bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Jadi macam tu lah. Semoga Allah beri iman kepada kita yang sempurna. Semoga Allah merahmati kita, Allah angkat darjat kita, dan semoga kita semakin dekat dengan sahibul Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kita baca Isra Mi'raj ni, kita semakin kuat hubungan kita dengan Nabi SAW, untuk kita mencapai ma'rifatullah, dekat dengan Allah, diridai oleh Allah SWT. Semoga dengan hubungan hati kita dengan Nabi SAW, makin kuat kita amalkan sunnah, makin kuat kita berakhlak seperti akhlak Nabi SAW, berkasih sayang sama kita. Semoga dengan kita baca Isra Mi'raj ni, keluarlah hati kita semua hasad dengki sama kita. Akhir zaman, penyakit umat akhir zaman hasad dengki sama mereka. Keluar, mudah-mudahan keluar semua hasad dengki dalam hati kita, kerana kita rasa kebesaran Allah, rasa kemuliaan Rasulullah, rasa hebatnya, agungnya Allah SWT. Dan semoga saling benci-membenci yang dalam hati kita ni keluar semuanya, kerana kita baca seluruh kisah betapa kasihnya Allah kepada Nabi Muhammad, betapa Nabi Muhammad kasih pada Allah, kasih pada umat. Semoga cerita kasih sayang mahabbah ni masuklah hati kita sampai keluar kebencian hati kita, yang adanya cinta pada Allah, cinta pada Rasul, cinta pada umat, cinta sama kita. Dan semoga Allah SWT jadikan kita semua dalam mengikuti Isra Mi'raj, kita adalah orang hamba-hamba Allah yang semakin kuat untuk berdakwah ke jalan Allah, untuk buat program yang manfaat pada umat Nabi SAW, untuk makmurkan masjid, untuk imarahkan masjid, untuk tolong-menolong sama kita dalam takwa dan kebaikan. Dan semoga Allah SWT jadikan di akhir Rajab kita ini, Allah ampunkan semua dosa dan kesalahan kita di dalam bulan Rajab, bulan haram, bulan dimuliakan oleh Allah. Dan semoga semua dosa kita, kelalaian kita dalam bulan Rajab, Allah hapuskan semua sebelum habis Rajab. Dan semoga kita di akhir Rajab Allah bagi berkat Rajab, seperti mana doa Rasulullah, Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Semoga Allah bagi semua berkat dalam Rajab ni, Allah limpahkan kepada kita semua. Dan semoga kita bawa berkat ini masuk bulan Sya'ban, untuk dapat berkat bulan Sya'ban sampai kita masuk ke Ramadan. Dan semoga Allah SWT sampai kita semua dalam bulan Ramadan. Dan semoga Allah SWT jadikan di akhir Rajab kita ini semuanya amal-amal kita diterima oleh Allah SWT. Ya Arhamar Rahimin, sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada semua JK dan juga semua pengajar jemaah semua. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.